Inilah dunia purba Malaysia. Nenek moyang kita telah mula meneroka ke lembah subur ini hampir 2 juta tahun lalu. Dan berabad lamanya, mereka terus datang untuk tinggal di syurga dunia yang terletak di puncak-puncak batu kapur perak. Mereka berlindung di gua-gua dan minum daripada sungai-sungainya. Mereka membuat alat batu dan terus mengasah kemahirannya generasi ke generasi. Di sinilah di persimpangan dunia zaman silam, ahli arkeologi menemui manusia purba yang terulung di Asia Tenggara. Dia dikenali sebagai manusia perak. Tulang-tulangnya membawa kita kembali ke masa lampau. Inilah Lembah Lenggong, satu daripada tapak arkeologi terpenting di dunia. Kini kehidupan di Lembah Lenggong berpusat di Bandar Lenggong, hampir 300 km ke utara Kuala Lumpur, ibu kota Malaysia. Ini adalah pintu gerbang ke zaman silam. Lembah Lenggong adalah tapak warisan dunia. Beberapa penemuan arkeologi yang terulung dikesan di sini. Terdapat 2 tapak arkeologi utama di Lenggong, dikenali sebagai Kluster 1 dan 2. Kluster 1 terdiri daripada tapak terbuka yang jarang ditemui, iaitu Kota Tampan dan Bukit Bunoh. Pada tahun 1987, Profesor Datuk Zuraina Majid telah mengekskavasi tapak di Kota Tampan dan apa yang ditemuinya membuka ambang kepada kehidupan nenek moyang purba, sebuah bengkel zaman batu tidak terganggu. Saya menjalankan ekskavasi dan apa yang saya lihat adalah alat-alat untuk buat batu dan ini adalah hasil pembuatan itu. Dan tapak itu tidak terganggu. Kalau tapak itu tak terganggu, interpretasi kita lebih kukuh dan saya tak pernah lihat situasi sebegitu di mana-mana tempat di Asia Tenggara. Zaman Paleolitik juga dikenali sebagai zaman batu. Asas kepada budaya purba ini adalah teknologi alatan batu. Alat batu adalah artifak yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat prasejarah. Jadi teknologi batu itu tidak boleh dianggap hanya untuk membuat alat batu, tetapi mereka menggunakan alat batu ini untuk membuat alat-alat lain. Untuk ahli arkeologi, penemuan seperti ini mungkin datang sekali seumur hidup. Kota Tampan memberikan gambaran bukan hanya kepada pemikiran pembuat alatan purba ini, malah terhadap pemahaman mereka dalam pemilihan bahan dan tekniknya. Kawasan ini menceritakan tentang apa yang dalam minda mereka. Masyarakat prasejarah ini adalah masyarakat yang pandai, yang pintar, yang tahu bagaimana nak menyesuaikan dirinya kepada alam sekitarnya dan yang mengetahui jenis batu mana yang terbaik, bagaimana nak merepihnya. Semacam mereka ni dah pernah mengambil kursus geologi 101. Ahli arkeologi menemui banyak kluster alatan batu. Ia memberi gambaran yang pencipta pekakas ini telah membuat alatan batu dalam cara sistematik. Ia seakan pusat pengeluaran zaman silam. Daripada tanda-tanda di tapak, para pengkaji mengenal pasti bahawa dahulu kala Kota Tampan adalah kawasan tasik, tanah subur yang sesuai untuk aktiviti manusia. Many thousand years ago, a lake existed in Kota Tampan area, and that lake was created by a natural landslide. Many people lived around that lake. You have water, you have protection on one side, you have your fish and that kind of thing. It's not a peculiar situation. Everywhere else where you have a lake, you are bound to find old settlements. Ahli arkeologi mendapat gambaran menarik tentang dunia zaman batu di Kota Tampan. Namun mereka masih tidak jelas tentang bila pembuat alatan ini bekerja dan mengapa bengkel tersebut ditinggalkan.
Datuk Zuraina kemudiannya berjaya membuat penemuan penting yang merungkai kisah sebenar Kota Tampan. Bila kita lihat keadaan asalnya, kita tengok macam adanya debu dari letupan Danau Toba. Kita tahu tarikhnya. Bukan saja itu, kita tahu mengapa mereka meninggalkan tapak ini serta-merta. Debu yang ditemui Datuk Zuraina menjadi petunjuk masa. Debu-debu ini terhasil daripada letusan Gunung Toba di Sumatera yang merupakan kejadian bencana gunung berapi yang terburuk dalam jangka masa 2 juta tahun. Para saintis menganggarkan kejadian ini berlaku 74,000 tahun lalu. Gunung Toba meletus, menyebarkan debu setinggi 80 km dan bertaburan sehingga sejauh-jauh India. Ia merubah hari menjadi gelap. Kota Tampan terletak hanya 250 km dari Gunung Toba. Maka letusan tersebut telah menyelubungi dunia pembuat alatan di sini, memaksa mereka meninggalkan bengkel dan alat-alat mereka. Penemuan yang menakjubkan oleh Profesor Datuk Zuraina ini telah memberi kejutan dalam dunia saintifik. Lebih daripada 30 ahli arkeologi dari serata dunia pergi ke Kota Tampan untuk melihat sendiri bukti mengenai tapak Paleolitik purba dalam konteks sebenar. Salah seorang saintis yang terpukau dengan penemuan Datuk Zuraina adalah pakar genetik Stephen Oppenheimer, seorang spesialis dalam migrasi manusia. Kota Tampan is one of those places where there are stone tools found, and they're in a very specific context. When I mean context, that means the surrounding material. And in the case of Kota Tampan, the surrounding material was the ash of the Toba volcano. Datuk Zuraina has found stone tools in that region which are associated with the ash, and the dating of the ash is 74,000, and the dating of the tools has also been done by independent means recently, which agrees in general with that 74,000 date. Now this means if those stone tools were made by modern humans, then modern humans were present in Southeast Asia before 74,000 years ago. Para saintis percaya bahawa manusia moden berevolusi di Afrika dan memulakan pengembaraan global merentasi Asia dan ke Kepulauan Melayu dan seberangnya. Pentarihan bengkel pembuatan alat di Kota Tampan memainkan peranan penting dalam pemahaman penghijrahan manusia. Di seluruh lembah Lenggong, ahli arkeologi Malaysia menemui bukti cara hidup masyarakat purba. Satu lagi penemuan bermakna dihasilkan di Bukit Bunoh, di mana Dr. Mokhtar Saidin telah menemui kapak genggam zaman batu tertanam di dalam batuan jenis jarang ditemui, dipanggil Suvite. Pada penghujung 2009, kita temui alat batu di dalam batuan Suvite. Suvite ialah batuan metamorf yang terbentuk akibat jatuhan meteoroid di sebuah kawasan yang menyebabkan batuan asal di kawasan berkenaan lebur membentuk batuan baru. Usia batu ini boleh ditentukan, maka mereka dapat mengenal pasti bahawa kapak genggam itu telah dibuat lebih awal lagi. Hasilnya mengagumkan ahli arkeologi. Selepas kita hantar pentarihan, dia memberikan tarikh 1.83 juta tahun. Ini menunjukkan telah ada satu kelompok manusia awal sebelum 1.83 juta tahun yang merupakan tarikh impak meteoroid. Tempoh masa yang dicatatkan ini menjadikan Lembah Lenggong satu daripada tapak Paleolitik terpenting di dunia. Penemuan yang penting juga dihasilkan di kluster 2 yang terdiri daripada tapak terbuka Bukit Jawa dan 2 masif batu kapur, iaitu Bukit Kepala Gajah dan Bukit Gua Harimau. Bukit Jawa mempunyai bukti kewujudan bengkel terbuka tidak terganggu dan alat-alat batu bertarikh seawal 200,000 sehingga 100,000 tahun lalu. Banyak alat-alat batu telah ditemui di Lembah Lenggong. Namun untuk masa yang lama, ahli arkeologi tidak menjejaki apa-apa kesan masyarakat purba yang membuatnya.
Masalah bagi ahli arkeologi Malaysia adalah iklim tropika dan tanah asid akan merosakkan bahan organik, mengakibatkan penemuan rangka tulang manusia jarang berlaku. Namun kumpulan ini tidak berputus asa. Mereka menumpukan usaha di Kompleks Bukit Kepala Gajah, bonjolan batu kapur dengan lebih daripada 20 gua. Bagi moyang purba, gua dijadikan tempat perlindungan. Adakah ia tempat untuk mencari rangka manusia? Satu gua telah menarik perhatian Profesor Datuk Zuraina, iaitu Gua Gunung Runtuh. Ia berada pada 150 meter dari aras laut dengan 3 pintu masuk. Sesatu gua tu adalah rumah semula jadi untuk manusia prasejarah. Setiap gua mempunyai dinding, lantai, bumbung dan juga pintu. Di gua ni terdapat 3 pintu. Apabila kita di dalam gua, kita rasa macam sejuk saja. Jadi amat selesa untuk manusia prasejarah. Pada tahun 1990, Profesor Datuk Zuraina memutuskan untuk mengekskavasi tapak itu. Semasa kami memilih gua ini, kami tidak tahu di mana sepatutnya kami menjalankan ekskavasi. Apabila kami datang ke gua ni, ternampak beberapa lubang di lantai. Dengan perlahan-lahan dan penuh ketelitian, ahli arkeologi memulakan penyiasatan terhadap tapak baru ini. Dan pada Mei 1990, mereka menemui apa yang telah dicari-cari selama ini. Satu rangka manusia yang lengkap. Apabila kita temui rangka, rangka itu adalah satu rahsia. Kami merasa seronok oleh sebab sesatu rangka itu boleh menceritakan macam-macam tentang sesatu zaman. Tulang-tulang tersebut sangat rapuh dan mudah patah. Ianya perlu dikeluarkan dengan berhati-hati. Profesor Datuk Zuraina menyedari akan kepentingan penemuan ini. Maka tulang-tulang ini dipindahkan satu persatu dengan teliti. Kedudukan artifak lain yang ditemui juga direkodkan dengan baik. Apabila kita lihat rangka itu, memang kita rasa seronok. Tetapi tak ada bukti, kita belum kaji lagi. Setelah kita kaji dan kita mendapat data yang kukuh, dan setelah semua data-data kita dicantumkan memberi satu gambaran yang menunjukkan bahawa rangka ini adalah satu rangka istimewa, barulah kita rasa seronok sekali. Profesor Datuk Zuraina telah menjemput pasukan antarabangsa untuk menganalisis penemuan ini dan merungkai misterinya. Ketua ahli paleontologi tersohor ialah Profesor Tengku Yaakob dari Indonesia. Bones and teeth tell a lot of story about themselves. That if we can understand the language of the bones, then there are many things they can tell you. Tulang ini menjelaskan bahawa beliau merupakan seorang lelaki. Ia diberi nama Manusia Perak, sempena nama negeri di mana tempat rangkanya ditemui. Sementara Yaakob meneruskan analisisnya, beliau menyedari bahawa tulang-tulang ini mempunyai kisah hebat untuk diceritakan. When I saw the hand bones, it's something unusual because you have very short middle phalanx, especially on the left side, you see. Sebagai pakar anatomi, Yaakob pantas memahami makna petanda ini. So this anomaly is called brachymesophalangia. This anomaly is rather rare, even in living population. And then in archaeological material, I have never seen one reported.
Brachymesophalangia adalah kecacatan genetik baka yang mengakibatkan jari dan anggota tubuh untuk tumbuh berbeza. Penyakit ini bukan hanya jarang ditemui dalam masyarakat moden, malah bukti tentangnya belum pernah ditemui dalam tulang-tulang purba. The left arms and the left leg are shorter than the right ones, so his gait is a little different because of the leg bones are not equal. Yaakob membuat satu lagi penemuan. Manusia Perak memiliki tulang belakang melengkung yang mungkin disebabkan oleh gaya jalannya atau beliau mungkin menghidapi palsi cerebrum. Penemuan penyakit yang dihidapi oleh manusia Perak menambah pengetahuan kita dalam sejarah perubatan. Manusia Perak menghadapi banyak cabaran, namun tulangnya menjelaskan walaupun dia kurang upaya, ianya masih hidup lama, antara 40 hingga 45 tahun, hampir 2 kali tempoh hayat waktu itu. Apakah yang boleh menjelaskan jangka hidupnya yang lama ini? Menurut Yaakob, penjelasan paling meyakinkan adalah manusia Perak dijaga dengan baik oleh masyarakatnya. Beliau mungkin dihormati sebagai seorang yang istimewa. Bukti bagi perkara ini adalah melalui cara ia dikebumikan. Ia diletakkan dalam kubur dalam posisi fetus. Beberapa peralatan batu dan 5 jenis daging termasuk kerang sungai dikirimkan bersamanya untuk kehidupan selepas mati. Ini jelas menunjukkan bahawa manusia Perak sangat dihargai dalam kehidupannya dan kematiannya diratapi oleh kaumnya. He's treated well, special method of burial. That means he has a social position at a higher level, you see. Because otherwise you get a common burial for the common people. And then it's only one burial in that cave, so he must be somebody special. Penemuan perkuburan manusia Perak mendedahkan untuk kali pertama di Asia Tenggara upacara pengebumian salah satu daripada moyang zaman Paleolitik kita. Manusia Perak istimewa, baik dahulu maupun sekarang. Kini kita tahu cara dan sebab beliau mati atas usaha Profesor Abdul Rani Samsuddin, seorang pakar dalam kajian anatomi muka dan rahang manusia. When we took the bones through the CT scan, accidentally we found that there is a cyst, and the cyst is a bone cyst in the right side of the mandible. Right? It's a big cyst, and we determined that it is a cyst because it has resorbed the roots of the teeth. The roots of the teeth has been damaged, and that cyst could be infected, and that could cause spread of infection throughout the body. I believe that he must have suffered, and that might have been his most probable cause of death. Jadi kita mengetahui perkara menarik tentang kehidupan manusia Perak. Tetapi bilakah beliau hidup? Keputusan ujian pentarikhan karbon sangat menakjubkan dalam dunia arkeologi. Hasil kajian mendapati manusia Perak telah dikebumikan di Lembah Lenggong lebih daripada 10,000 tahun lalu, menjadikan rangka manusia ini penemuan terpenting dalam penerokaan arkeologi di Asia Tenggara. Di Lembah Lenggong terdapat tapak-tapak gua lain yang penting, termasuk masif Bukit Gua Harimau di Kluster 2. Gua Harimau adalah tapak perkuburan prasejarah di mana 13 rangka telah diekskavasi sejak beberapa dekad lalu. Mereka mencatatkan tarikh antara 4,900 dan 1,700 tahun lalu dari zaman Neolitik sehingga ke zaman logam. Pelbagai jenis bahan pengebumian telah ditemui termasuk bekas tembikar, alatan batu, perhiasan dan alat gangsa. Penemuan alat gangsa di sini merupakan penemuan gangsa terawal di semenanjung Malaysia. Selama lebih 25 tahun,
Profesor Datuk Zuraina Majid dan kumpulannya bekerja bertungkus lumus di Lembah Lenggong, merungkai kisah manusia selama hampir 2 juta tahun. Di sini merupakan kronologi budaya terpanjang di satu lokasi di luar Afrika. Penemuan di Lembah Lenggong mengurai kekayaan khazanah zaman Paleolitik, Neolitik dan zaman logam di Asia Tenggara. Untuk ahli arkeologi seluruh dunia, Lembah Lenggong telah menjadi tapak rujukan terpenting bagi teknologi alatan batu Paleolitik. Di sini kita menyaksikan bukti bencana alam terburuk, letusan toba yang memberikan gambaran kepada para arkeologi tentang sebab dan tarikh peninggalan bengkel alat batu di Kota Tampan. Tapak terbuka Bukit Bunuh mencatatkan kewujudan hominid terawal di Asia Tenggara pada 1.83 juta tahun lalu dengan penemuan beberapa kapak genggam yang tertanam di dalam batu yang terhasil melalui impak meteorit. Di sinilah seseorang yang istimewa telah dikebumikan. Rangkanya menceritakan tentang kehidupan dan kematiannya pada zaman batu. Penyelidikan arkeologi di Lembah Lenggong bermula pada tahun 80-an dan memberi bukti yang menunjukkan bahawa kawasan ini mempunyai sumbangan terhadap prasejarah Malaysia, Asia Tenggara dan ia menyumbang terhadap prasejarah dunia juga. Pada tahun 2009, Pesuruhjaya Warisan Profesor Datuk Zuraina telah mencalonkan Lembah Lenggong sebagai tapak warisan dunia. Pencalonan untuk menjadi warisan dunia UNESCO ini adalah satu proses yang mengambil masa bertahun-tahun. Ya. Ia adalah satu proses yang ketat di mana kita mestilah mempunyai justifikasi yang kuat untuk pencalonan kita dan kita mesti tulis dokumen atau dossier yang agak macam satu PhD, ya. Dan selepas itu ia akan dinilai. Penilaian sahaja mengambil masa 18 bulan. Masyarakat di Lembah Lenggong sangat teruja dengan pencalonan UNESCO dan memberi sokongan sepenuhnya. Kaum-kaum berbilang bangsa telah mengadakan solat hajat supaya Lembah Lenggong diwartakan. Pada 30 Jun 2012, Lembah Lenggong telah diiktiraf sebagai tapak warisan dunia UNESCO semasa persidangan jawatan kuasa warisan dunia di St. Petersburg, Rusia. Penyenaraian UNESCO adalah testimoni kepada pencapaian ahli arkeologi dan saintis Malaysia yang membawa sinar kepada khazanah budaya di Lembah Lenggong. Dengan pengiktirafan ini, terpahatlah tanggungjawab dalam memastikan perlindungan dan pemeliharaan bertaraf global untuk khazanah warisan ini. Tidak boleh dinafikan bahawa apabila sesuatu tapak itu mendapat pengiktirafan warisan dunia, bilangan pelancong yang melawatnya takkan meningkat. Tapak ini akan diselamatkan, akan dipelihara bukan sahaja untuk negara kita tetapi untuk manusia sedunia. Penemuan-penemuan yang menakjubkan di sini menjadikannya satu daripada tapak arkeologi terpenting di dunia. Lembah Lenggong, tapak warisan dunia UNESCO.